Hari ini saya nak kongsikan tentang teknik copywriting 6 angka sebulan. Teknik copywriting 6 angka sebulan ni dia berbeza dengan teknik copywriting biasa. Sebab apa? Sebab you nak buat 6 angka, you kena dapatkan conversion rate yang tinggi. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sebelum cakap pasal conversion rate, kita masuk dulu pasal asas jualan. Okey, asas jualan. Saya kali ni saya buat waiting room. Jadi sambil-sambil tu saya kena approve orang masuk dekat dalam webinar ni. So, bila kita cakap pasal asas jualan, konsep asas jualan di internet ni, dia apa benda ni? Saya tak biasa guna 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 ni note ni dekat Zoom, tapi tak apa. Okey, kita nak tengok pasal asas jualan. Bila kita cakap pasal asas jualan ni, dekat internet ni dia kena ada orang, okey. Orang yang masuk ke dalam satu platform, dia mungkin masuk dekat platform, tak kira lah, ini can be anything. Ini biasa kalau orang yang berniaga online, kan, berniaga online, platform ni it can be WhatsApp. Mungkin kat sini adalah WhatsApp, kan. Ni ramai orang kalau dropship ke apa ke, dia berniaga tak pakai website, tak pakai social media yang lain, dia pakai WhatsApp saja. Okey, ini contoh yang pertama, platformnya adalah WhatsApp. Okey, so maksudnya copywriting dia berada dekat sini. Dan contoh yang kedua, mungkin kalau dia tak pakai WhatsApp, dia pakai mungkin order form. Okey, order form sebagai contoh, maybe kalau biasa ramai orang pakai mungkin macam OnPay ke, order sini ke, ataupun terus bawa ke form dekat Bill Please ke. So boleh jadi terus ke order form, tetapi dia punya copywriting tu mungkin dia akan buat dekat social media ataupun iklan terus keluar copywriting dia. Ataupun boleh jadi dekat sini dia menggunakan website berbentuk mini site. Okay, website ni ada banyak. Dia boleh jadi mini site, boleh jadi landing page. Okay. Tapi yang biasa ramai orang pakai adalah mini site. Okay. Mini site ni yang kalau kita pernah nampak, ada satu iklan ayat bawah banyak, dia tulis tu panjang-panjang. Okay. So, setiap daripada platform ni, dia berbeza. Berbeza tu maksud saya, dia akan memberi pulangan yang berbeza. Pulangan yang mana kita panggil sebagai conversion rate. Conversion rate. So, kita panggil dia sebagai conversion rate. Kadar conversion rate ni boleh kata sebagai kadar pertukaran. Kadar pertukaran orang dari point A, yang ni dekat sini A. Okay. Point A dia adalah, dia datang kat sini. Datang daripada traffic kepada buyer. Okay, berapa ramai yang bertukar daripada A tukar kepada B. So ini yang kita panggil sebagai conversion rate. Conversion rate ni adalah berapa nisbah daripada A tukar kepada B. If let's say, okay, sebagai contoh, jika di A ni ada 100 orang. Di A ada 100 orang. Di B ada 2 orang. Maksudnya daripada 100 orang yang masuk ke, tak kira mana-mana satu platform yang kita letak dekat sini, yang kita pakai. Kemudian daripada 100 orang ni, 2 orang yang menjadi pembeli. 2 orang yang membeli. Maka conversion rate dia dekat sini dikira sebagai 2 bagi 100. Okey. Iaitu berapa? 2/100 sama dengan 2%. Okey. So inilah cara kita mengira conversion rate. Ni conversion rate dia 2%. Kalau 100 orang masuk ke sini, 2 orang membeli. Setiap option yang saya letak dekat sini, yang saya letak ni dekat sini ni, tak kira boleh jadi WhatsApp ke, order form ke, website ke, mini site ke, e-commerce ke,
Okay, ada benda yang mungkin saya tak tambah lagi ke, kan? Setiap yang saya tulis dekat sini ni, dia akan memberikan conversion rate yang berbeza. Dia akan memberikan conversion rate yang berbeza. Okay, dekat internet ni. Tapi untuk kita mencapai 6 angka sebulan dengan cara yang mudah dan juga dengan cara yang long term, sebab kita nak ambil sebulan kan, dan rasional, dan kita saja sebagai seorang, mungkin sebagai kita tak pakai sales team, mungkin kita pakai diri kita sendiri ke yang buat aktiviti semua ni. So kita nak cakap pasal teknik copywriting yang mana kita panggil sebagai ni kita panggil sebagai long form copywriting. Long form copywriting. Long form copywriting ni dia adalah satu copywriting yang panjang. Copywriting yang panjang, ada structure, ada flow, ada image. So itu contoh long form copywriting. Kalau short form copywriting normally kita tengok dekat Facebook ke ataupun dekat WhatsApp, sebab dekat WhatsApp kita tak boleh nak letak ayat banyak-banyak, nanti dia akan keluar read more. Kadang orang tak berminat, orang tak klik read more tu pun. So dekat mana yang kita boleh pakai long form copywriting adalah dekat mini site. Normally kita akan pakai long form copywriting dekat mini site. Okay. So apa yang ada dekat dalam long form copywriting ni? Apa yang ada dekat dalam long form copywriting ni? Yang pertama sekali, kita menggunakan strategi AIDA. Kita menggunakan strategi AIDA. So ini teknik copywriting yang long form. Long form copywriting akan memberikan conversion rate yang tinggi. Kalau kita tengok dekat sini, conversion rate yang saya bagi tahu tadi adalah 2%. Ini secara purata on average untuk kesemua ni lah. Tetapi kalau WhatsApp boleh dapat lebih, dan yang lain-lain, kalau nak dapat lebih adalah dengan menggunakan mini site, kita boleh dapat 6 ke 10, 6 ke 10% conversion rate. Itu dah kira bagus dah untuk jenis long form copywriting yang mana kita nak dapatkan conversion rate yang tinggi, nak dapatkan 6 angka sebulan. Kita make sure kita menggunakan konsep long form copywriting. Okay. So selain daripada strategi AIDA ni, kita akan belajar pasal, malam ni kita akan belajar juga pasal strategi RIA. RIA, AIDA, banyak nama orang, nama short form. So kita akan menggunakan strategi RIA ni juga yang kita nak gunakan, letak dekat dalam kita punya long form copywriting. So ada dua benda yang penting yang saya akan share pada malam ni, iaitu ni baru nak masuk, tadi tu intro je, iaitu AIDA dan juga RIA. So kalau boleh ada masa lebih lagi, saya akan share lebih banyak lagi. So bila kita cakap pasal strategi AIDA, dia melibatkan strategi yang mana mengikut flow yang dah siap-siap, kita buat dengan cara yang betul. AIDA, A for bukan A for apple, A for attention. Okay. So bila kita cakap pasal flow AIDA, A-I-D-A, kita start dengan A, iaitu attention. Kenapa kita start dengan attention? Sebab attention memainkan peranan hampir 90% memberikan penyebab sama ada orang tu nak baca ataupun tidak kita punya laman web. Nak tengok ataupun tidak laman web kita. Nak beli ataupun tidak produk kita. So 90% masa, energi, kalau ada bajet, keluarkan bajet ke apa ke, perlu di-spend dekat bahagian A, iaitu attention ni. So apa yang kita buat dekat attention, saya rasa ni ramai orang dah tahu dah. Apa yang terkandung dekat bahagian attention. Benda yang paling penting sekali adalah headline. Headline ni adalah benda yang paling penting dekat dalam satu mini site, satu copywriting yang panjang. Headline
juga membuatkan surat khabar tu boleh terjual. Headline juga yang membuatkan sebuah media seperti majalah boleh terjual. Sebab apa? Sebab saya dulu penerbit majalah. Saya menerbitkan buku. Jadi saya tahu kalau ada headline yang baik, majalah tersebut memang boleh jual. Kalau ada headline yang baik, surat khabar tersebut mudah terjual. Tapi kalau headline tu tak bagus, memang tak boleh jual walaupun isi dia tu bagus. Dia ibarat headline ni dia ibarat apa nama ni rupa bentuk sesebuah makanan ataupun buah-buahan. Kalau kita beli pisang ke kan, kalau headline tu baik maksudnya di luar tu memang nampak kuning betul pisang tu, masak betul. Tapi kalau headline tak baik, mungkin pisang tu nampak ada hitam-hitam macam dah lama je kan. So itu menunjukkan headline tersebut tak baik tapi isi dia okey. So orang tetap tak nak beli pisang tersebut. Kerana apa? Kerana bila dekat luar nampak pisang tu nampak macam dah busuk, macam tak sedap. Sedangkan isi dia tu boleh makan lagi, isi dia masih lagi baik. So itulah pentingnya headline. Dan headline dia mempengaruhi 90% dari awal sampai habis kita punya copywriting tu. Jadi kalau headline kita gagal, gagallah semua. Walaupun dekat IDA kita selepas ini, dekat bahagian IDA, dekat bahagian RIA kita semua tu dah okey, tapi kalau headline kita gagal, gagallah semuanya. Okey, so cakap pasal headline. Headline apa yang boleh menarik orang? Yang pertama sekali headline yang spesifik. Kita nak headline yang spesifik. So headline yang baik adalah headline yang spesifik. Headline kita nak kena spesifik. Maksudnya contoh, kalau kita cakap pasal 6 angka sebulan, ini headline yang sebenarnya tak cukup baik. Kalau bagi saya letak headline untuk webinar ni pun sebenarnya headline yang tak cukup baik. 6 angka patutnya spesifik lagi berapa? RM128,432.16. Itu lebih baik daripada saya cakap 6 angka sebulan. Faham Dan kemudian adalah numerical. Numerical ni yang mana kita meletakkan nombor. Sebab secara psikologinya, manusia membaca akan stop bila ada nombor. Kalau tak ada nombor, kalau kita baca semuanya dalam bentuk perkataan saja, tak ada nombor pun, dan kita tak akan memberi perhatian terhadap ayat tersebut. Tapi kalau ayat tersebut mengandungi nombor, mengandungi simbol, okey, tetapi nombor yang biasa kita akan gunakan, dia akan memberikan tarikan yang lebih kuat. Sebagai contoh, kalau kita cakap kita jadi lebih kurus dengan formula ini, dengan produk ini. Produk ini memberikan kita lebih kurus, badan lebih kurus. Contoh, saiz badan lebih kurus. Itu headline yang lemah. Tapi kita patut, kalau kita tukar dengan kurus turun berapa kg, turun 5.3 kilogram selepas 3 hari. Nampak tak? Ada 3 dan ada 52 tadi tu. 5.2. 5.2 kg dan juga 3 hari. So kedua-dua ni adalah unsur nombor. Unsur-unsur numerical, berbentuk nombor. Bila nombor, orang akan lebih mudah tertarik. Okey? Itu kelebihan headline. Okey. Bila kita cakap pasal headline juga, kita menggunakan, kalau dalam bahasa Melayu, kita gunakan metafora dan hyperbola. Hyperbola itu orang cakap sebagai hype. Tapi hype, jika ianya boleh dibuktikan, jika ianya benar, ianya adalah hype yang betul. Yang betul, yang bukan scam. Tapi kalau kita menggunakan hype yang salah, yang kita tahu ianya memang tak boleh dibuktikan. Sebagai contoh, dengan memakan pil kurus ni, berat badan saya selepas menggunakan formula ini turun sebanyak 180 kilo. Kalau turun sebanyak 180 kilo, macam mana nak buktikan pun memang tak ada orang turun sampai 180 kilo. Kan? Maksudnya berat sebelum dia tu 200 berapa kilo pula. So tak logik. Dan memang tak ada pembuktian pun. Jadi hyperbola kita boleh gunakan, metafora kita boleh gunakan, maksudnya kita mengumpamakan sesuatu, okey, kita masukkan dekat dalam headline kita. Sebagai contoh, ada satu headline yang menarik minat saya masa saya bekerjasama dengan Metro dulu. Okey, Metro, tabloid Metro. So
dia cerita pasal apa nama ni, orang-orang tua suka pergi clubbing. Tapi headline dia adalah aksi goyang Pak Maon. Okay, so dekat sini saya ambil contoh headline metafora ni dan hyperbola ni. Contohnya adalah aksi goyang Pak Maon. Okay, so siapa Pak Maon ni? Kalau kebanyakan kita dan kebanyakan orang-orang yang berusia lebih tua lagi daripada saya ke, mungkin akan kenal Pak Maon, tapi kalau budak-budak mungkin tak kenal lah. So penulisan tersebut disasarkan tepat kepada pembaca yang memang kenal Pak Maon, yang memang nak tahu pasal kenapa orang tua ni suka pergi clubbing. So tulisan dia pasal tu. Jadi dia menggunakan Pak Maon, iaitu karakter dalam cerita, salah satu cerita Piramli. Saya tak ingat cerita apa. Pak Maon cerita apa cerita apa dah, saya pun tak ingat. Okey, so saya tahu you tahu, you mesti tahu siapa Pak Maon ni dalam sebuah cerita. So menggunakan karakter Pak Maon ni, sebab Pak Maon ni dalam cerita Piramli tersebut memang aktif menari dengan anak dara, dengan penari masa dekat dalam cerita Piramli itulah. So dia menggunakan metafora Pak Maon. Bukan Pak Maon sebenar ada dekat dalam tu, bukan dia dapat tangkap orang tu nama Pak Maon, tidak. Tapi dia menggunakan metafora, menggunakan satu simbol, letak Pak Maon dekat sini. Sebagai contoh, sama juga kalau you menggunakan satu headline, contoh you letak sebuah satu ikon yang you nak apa nama ni, you nak tonjolkan yang mungkin semua orang tahu. Saya ambil contoh Tony Stark. Tony Stark saya rasa semua orang tahu, Iron Man kan. Watak dia adalah Tony Stark. You boleh letak formula bagaimana untuk menjadi kaya seangkatan dengan Tony Stark. Itu contoh. Okay, contoh you meletakkan metafora, tetapi make sure jangan sama levelkan dalam sini. Dalam headline goyang Pak Maon ni, dia bukan levelkan sama dengan macam Pak Maon, tapi dia mengandaikan. Okey, faham Dan dan seterusnya, bila kita tulis headline ni, kita kena masuk ke dalam hati. Ini ramai orang salah buat. Dia menggunakan dia bila dia menulis headline, dia menggunakan fakta. Bila fakta, you kena faham hati, apa yang menyentuh hati. Okey, yang menyentuh hati, you kena faham yang menyentuh hati adalah emosi. Okey, kalau kita cakap pasal satu lagi benda yang menyentuh apa nama ni, otak ataupun minda, minda ataupun otak lah. Okey, adalah fakta. Dalam penulisan headline, dalam menarik attention, menulis untuk mendapatkan perhatian daripada pembaca, daripada prospek, daripada bakal pembeli, kita tak nak menulis dalam bentuk fakta. Kita tak nak menyentuh minda dia. Fakta ni kita akan tulis dekat mana? Kita akan tulis dekat bahagian bawah. Dekat bahagian D nanti. Kita baru saja dekat A. Ini pun saya tak tahu sempat tak sempat saya nak habiskan malam ni. So normally saya cerita benda lah ni dalam kelas saya dia ambil masa 2 hari. So saya pendekkan jadi 45 minit. Kita ada masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Okay. So saya akan pendekkan lagi. Jadi make sure when you menulis, masuk ke dalam hati. Bila menulis headline, tulis headline yang masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Dengan mana kita menggunakan emosi. Bila emosi orang akan tersentuh hati. Sebab itu bila kita menjual pun kita bukan nak buat orang kita bukan nak orang buat keputusan menggunakan minda. Kita nak dan otak dia, kita nak orang buat keputusan menggunakan hati dan emosi dia. Okey. Tapi kita akan rationalkan dengan menggunakan otak dia. Yang tu kita akan masuk kejap lagi lah. Okey, bukanlah semua tu tak ada fakta, jangan salah faham saya tak cakap you kena tulis benda yang mengarut je. Tak, jangan salah faham. So next, selepas A, kita akan masuk bab seterusnya, iaitu menulis
I. Di bahagian I ni kita ada interest. Tu nama dia I. Okay. Interest. So interest ni adalah kita nak mendapatkan minat orang. Okay. Mendapatkan minat orang. Macam mana kita nak dapatkan minat orang pula? Yang ni kita kena masukkan. Kita kena masukkan apa dekat sini? Kita kena masukkan fakta. Tadi saya cakap fakta ni akan masuk kemudian. Dia akan masuk start daripada I dan juga D nanti. So dekat fakta ni lah yang kita nak letakkan ada berapa ramai orang, contoh kalau kita nak jual ubat diet, berapa ramai yang mempunyai masalah obesiti dekat Malaysia, berapa ramai yang mengalami masalah kematian kerana masalah obesiti. Tu sebagai contoh, berapa ramai orang dipotong kaki akibat kencing manis yang leads to yang asalnya daripada obesiti. Itu contoh kalau kita nak menjual produk diet. Itu sebagai contoh lah. Okay. So dengan fakta-fakta sebegini yang mana menyokong headline kita tu tadi, dia akan menarik minat ramai orang. Dan kena ingat dekat bahagian sini juga bukan saja fakta yang kita kena persembahkan, adalah kita kena tackle kita punya prospek tadi. Tackle prospek ataupun audience. Tackle ni macam mana? Kita hanya boleh tackle mereka apabila kita tahu dan kenal mereka. So tak guna kalau kita tulis tapi bukan untuk dia. Kita kena tulis untuk orang yang masuk ke dalam website kita, orang yang masuk ke dalam mini site kita. Tak guna kita tulis untuk orang selain daripada itu. Kalau tak, kita tak akan dapat tackle dia. Saya ambil contoh. Kalau kita nak mengurat orang lah, tak kira lah kita ni perempuan ke, kita ni lelaki ke, kita nak mengurat seseorang, nak mengurat pasangan. Bakal pasangan kita. So, kita nak bagi kita nak bagi hadiah dekat dia adalah benda yang dia minat. Contoh kalau kita minat dengan seseorang perempuan, saya contoh kalau saya lelaki, saya minat dengan seorang perempuan. Perempuan tu minat handbag. So saya mesti akan tackle dia dengan bagi handbag. Takkan saya nak bagi kasut kasut bola pula. Tu sebagai contoh lah. Tapi kalau perempuan tu mungkin dia lebih minat memasak. So saya akan bagi dia periuk ke, saya akan bagi dia Thermomix ke, saya akan bagi dia KitchenAid ke, kan. Itu hadiah untuk dia, untuk tackle dia. Saya tak akan bagi handbag pula, sebab handbag mungkin dia suka juga tapi dia akan lebih suka periuk ke dan peralatan dapur. So ini maksud saya, bila kita nak dapatkan dia punya minat terhadap kita tu, kita kena tackle dia dengan tulis apa yang sesuai, apa yang kena dengan dia. Okay. Dan most important thing, ini kita masuk dekat bahagian story. Kita kena mengarang cerita. Kita kena menulis dalam bentuk cerita. Kita jangan walaupun saya cakap dekat sini fakta kan, tulis fakta banyak, tahukah anda sekian, semua tahukah anda, apa semua tu dah nampak macam fakta. Tak nak. Kita nak menukar fakta tu, kita jadikan dia dalam bentuk cerita. Kalau kita dapat jadikan dia dalam bentuk cerita, then dia akan lebih mudah tertarik dan dia akan lebih mudah mengikut flow ni. Next flow adalah, next flow yang kita nak buat adalah flow D. Apa ada pada D ni? Dekat bahagian D ni, apa yang kita nak buat adalah desire. Desire. Desire ni dekat sini kita nak bagi dia jatuh cinta. Nak bagi dia jatuh cinta bukan senang. Nak bagi orang jatuh cinta pun susah. Apatah lagi nak bagi prospek jatuh cinta dekat kita. So dekat bahagian D ni adalah desire. So dekat bahagian D ni, desire ni, inilah masuknya tadi yang saya cakap tadi adalah RIA tadi tu. So
RIA ni apa dia? RIA ni saya akan cerita kemudian. Okey, saya akan cerita kemudian. Tapi selain kita masukkan RIA ni, kat sini kita kena masukkan juga testimoni. So testimoni ni pun sangat-sangat penting. Kalau kita ada testimoni, lebih mudah kita nak menjual. So testimoni ni dia adalah sebagai bukti yang apa kita cakap dan apa yang kita kongsikan pada fasa A, pada fasa I, pada fasa atas ni, kedua-dua atas ni adalah relevan, adalah betul, adalah benar-benar berlaku, dan bukannya kita nak scam ke apa ke. So dekat fasa A dan I ni, untuk kita sokong bahagian ni, kita masukkan testimoni. Testimoni ni dia boleh membuatkan orang jatuh cinta. Okey. Dia boleh membuatkan orang betul-betul percaya. Sebab memang kita bukannya nak menipu, tapi kita nak orang percaya dengan apa yang produk kita betul-betul boleh selesaikan. Sebab rata-rata orang tak percaya. Mungkin produk kita, contoh macam kalau kita jual essential oil, kita cakap pasal produk ini boleh membunuh bakteria. Produk ini boleh mengeluarkan kahak, mengeluarkan hingus. Tapi kalau dia tak ada testimoni, dia susah kita nak cerita seterusnya. Selain daripada testimoni, dekat fasa desire ni adalah kita masukkan benefit. Benefit versus feature. Tapi saya kena fahamkan ni betul-betul bahawa benefit dengan feature ni adalah dua benda yang berbeza, tapi dia adalah adik-beradik. Feature adalah untuk macam saya cakap tadi, untuk menyentuh dia punya minda, otak dia. Sebab feature adalah cerita yang direct, yang betul-betul ciri-ciri dia. Sebagai contoh, bila saya cakap pasal laptop, since laptop ada kat depan saya sekarang, bila kita cakap pasal laptop, feature laptop adalah RAM 12GB contoh, RAM 12GB, memori 256GB ke, itu contoh feature. Tetapi kalau benefit kalau RAM 12GB tadi tu, kita akan bercerita pasal laptop ni lebih laju. Memori 256GB tadi tu, kita akan cerita pasal laptop ni boleh letak banyak movie. Laptop ni boleh letak banyak grafik. Laptop ni boleh letak banyak audio. So itu masuk kalau kita cakap pasal benefit. So faham Kena faham betul-betul bahawa di dalam long form copywriting, penulisan copywriting yang panjang, kita kena masukkan benefit dan bukannya feature. Okey? Dan bila kita dah masuk benefit, orang dah betul-betul faham, jatuh cinta, prospek dah okey dengan produk kita, dan kita akan masuk dalam bahagian A. Iaitu A untuk apa? A untuk, bukan attention A untuk action. Action di mana kita kena sesuaikan dengan call to action apa yang kita boleh berikan kepada mereka, kepada prospek kita. Call to action tu maksudnya untuk fokuskan prospek untuk buat action, untuk buat tindakan. Sebagai contoh, minta beli sekarang, selain beli sekarang, suruh beli sekarang, selain daripada tu diskaun. Okay, kita masukkan diskaun, bagi diskaun khas. Kalau ada free benda, contoh macam free shipping ke, free voucher ke, free barang yang lain ke, free, kalau tak ada pun bagi free warranty, free consultation. Consultation tu paling basic lah, takkan kita tak nak bagi. Free support. Ini semua benda-benda free yang lebih baik ada daripada tak ada. Kalau tak ada, dia akan membuatkan benda lah ni ada kurang sikit copywriting ni. Tapi kalau ada, dia mampu menarik lebih ramai orang mengambil tindakan. Dan masukkan SOU ataupun sense of urgency.
Okay, kena ada sense of urgency. Sense of urgency tu maksudnya kita kena make sure mereka yang dah sampai ke sini ambil tindakan yang cepat. Okay, saya biasa menggunakan sense of urgency seperti time bomb ataupun bom jangka masa. Contoh, buat belian sehingga hari ini saja, contoh, sehingga hari esok saja. Dalam tempoh 10 jam saja dari sekarang. Ataupun offer ini hanya untuk 100 orang terawal saja. 100 orang berikutnya harga yang berbeza. 100 orang berikutnya tak dapat free warranty, tak dapat free support, tak dapat free consultation sebagai contoh. Kalau you boleh offer itu saja kan. So masukkan sense of urgency dekat dalam you punya copywriting ni. Okay, so itulah ciri-ciri yang ada pada copywriting, long form copywriting yang boleh menarik orang untuk membuat belian. Dan lagi satu, saya nak terangkan pasal RIA ni tadi, teknik RIA kan. Okay, teknik RIA ni, apa teknik RIA? So, sorry mudahlah ni pula dia tukar. So, teknik RIA ni adalah kita panggil sebagai result in advance. Yang ini cukup powerful. Kalau kita boleh bagi satu benda yang yang mana customer kita ataupun prospek kita yang masuk dekat laman web kita tu nanti baca ataupun tonton ataupun cuba dan boleh terus implement walaupun dia belum lagi membeli, itu adalah contoh result in advance. Sebagai contoh, you boleh bagi kalau produk-produk fizikal, mungkin boleh bagi dekat situ tester. Boleh bagi tester, boleh bagi dalam bentuk demo. Okay. Kalau apa nama ni, kalau produk digital ke pun boleh juga. Kalau produk fizikal pun of course you boleh masukkan juga free tips. Bagi tips. Okay. So dengan memberikan tips kepada orang sebelum dia membuat belian, dia akan rasa lebih bermakna dan lebih yakin dan lebih percaya. Sebab dekat bahagian desire ni, apa yang kita nak dekat bahagian desire ni adalah kita nak menaikkan dia punya trust. Dekat sini kita nak naikkan trust. So make sure dekat bahagian ni lah kita nak betul-betul naikkan dia punya trust, nak naikkan kepercayaan dia orang. Sebab kalau trust ni tak naik, yang ini tak ada, kan, yang ini missing, maka dekat bahagian action ni pun orang akan stop. Orang tak percaya, orang tak akan ambil tindakan. Tapi kalau ianya ada, kalau dekat bahagian result in advance ni ada, kita boleh dapat naikkan trust ni, dia akan terus mengikut flow, terus ke mengambil tindakan. Okay. So saya rasa itu saja untuk teknik copywriting ni. Sebelum saya tutup, mungkin ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan ke? Ada soalan tak? Okey, beri link mini site sebagai contoh yang mempunyai ciri-ciri AIDA. Okey, yang ni nanti saya boleh bagi link dekat dalam grup, nanti saya bagi link . Ingatkan saya dekat dalam grup, nanti saya bagi link. Template. Okey, template untuk ni tidak ada. Sebab bagi saya senang je. You tak boleh nak buat template kepada orang yang dia macam ni lah. Template benda lah ni dia macam seni tu ada 90%. Bila menulis copywriting, art ataupun seni tu adalah 90%. Jadi bila seni 90%, dia lebih sesuai you menulis sendiri. In fact macam saya dan staff-staff saya yang lain, kalau sesetengah website, diorang takkan pakai saya punya ayat pun. Saya pun tak bagi diorang copy ayat saya. Saya akan minta dia sendiri yang menulis ayat-ayat dia. Sebab ianya perlu datang daripada hati
dia perlu datang daripada diri dia sendiri, baru dia akan jadi lebih baik. You boleh test kalau you pakai template dengan tak pakai template. Kalau you pakai template, conversion rate definitely jauh lebih rendah daripada kalau you buat sendiri, you tak pakai template. Sebab tu you kena faham betul-betul you punya avatar tu, customer avatar tu. Saya ada ajar, dan sebelum ni saya ada ajar lah pasal customer avatar. Boleh rujuk video-video webinar-webinar saya sebelum ni yang saya pernah cerita pasal customer avatar. Customer avatar tu, kalau you betul-betul faham, kalau you betul-betul dapat tangkap customer avatar you, then definitely tak ada masalah untuk you menulis copywriting long form ni. Ada soalan lagi? Headline tu macam tajuk lah kan. Okay, headline ni dia bergantung juga. Saya nak cakap dia tajuk pun tak boleh juga, because kalau you menjual produk-produk yang banyak, then headline tak sesuai sebagai tajuk. Headline kalau tajuk jika you menjual satu-satu produk saja. Okay. Kena faham customer, kena research customer betul, tapi macam mana Facebook News or Trend boleh ke? Okay. Customer, macam mana nak kena faham customer? Nak faham customer adalah you need to spend time dengan customer. Sebab tu kalau you perasan, masa awal-awal sesi webinar dan siri yang saya share dekat grup Bangsa Usahawan ni, first kali webinar adalah saya berkenal-kenalan dengan you. Saya pecahkan ikut grup. Perasan kan, saya pecahkan ikut grup. Dan bila saya pecahkan ikut grup, saya akan bertanya soalan. Walaupun saya dah tanya dekat dalam Google Form dan juga type form tu yang saya bagi tu, walaupun dekat situ you dah jawab dah. Siapa you? You dah jawab apa yang you nak belajar, apa yang you nak tahu. Dekat situ sedikit sebanyak saya dah boleh tangkap dah you jenis macam mana. Bahasa apa yang you guna, umur you berapa, saya dah boleh tangkap sedikit sebanyak you ni jenis macam mana. Okay? Dan bila saya dah pecahkan ikut grup tu, dan bila you perkenalkan diri you, dan saya belajar lagi you ni macam mana. Jadi bila saya tahu you macam mana, baru saya boleh sampaikan konten yang sesuai dengan you. Okay, so itu penting untuk spend time dengan customer. Okay, spend time dengan prospek. Sebab tu saya cakap, kalau you nak menjual, you tak ada customer lagi, you bagi free dulu produk you, tetapi bagi tapis orang yang betul-betul berminat tu. Dan daripada situ orang tu dah pakai, dan you spend time dengan dia. Macam saya, kalau dulu produk-produk baru, contoh macam produk software yang kita jual, agak lebih susah untuk kita nak fahami, sebab produk tu baru sangat di pasaran dan tak pernah orang jual pasal tu. So kita siap call untuk kita tahu background dia, kita tahu siapa dia, apa masalah dia. Jadi bila kita tahu, kita boleh mengarang dengan baik, kita tahu avatar kita. Kena spend time lah kalau nak tahu. Tip untuk bina idea atau create sesuatu copywriting tu, terutamanya untuk jenis long form ni. Yang pertama, idea dia senang je. You ikut, ambil point-point ni tadi tu, dan you ikut one by one. Yang paling susah ni headline. Sebab tu saya tulis paling panjang. So ikut dekat sini ni. Start daripada sini ni. You ikutlah tulis headline. Cuba benda lain ni, kena cuba. Kalau you tak yakin, you tulis dan you hantar kat group. Nanti saya tengok, saya baca dan kita belajar sama-sama. Saya boleh cuba betulkan, saya boleh kongsikan. Kita boleh belajar sama-sama. Formula search letter extension dari formula ni kan. Sebab search letter ada pre-headline dengan sub-headline. Okay. Of course, kalau search letter sebaiknya ada pre-headline, ada sub-headline. Tapi yang ni saya ambil pendekkan sesi ni. Kalau ada pre-headline pun bagus juga. Kalau ada sub-headline pun bagus juga. Okay. Kalau tak ada pre-headline pun tak apa. Tapi sub-headline diperlukan untuk menyokong headline. Sebab headline tak boleh panjang sangat. Headline tak boleh begitu panjang. Jadi untuk menyokong headline tu, kita buat satu sub-headline. Pre-headline pula, apabila kita menyasarkan cold prospect. Prospek yang tak pernah
buat pre-sale lagi, tak pernah melalui any of our funnel lagi untuk produk yang kita jual ni. So lebih baik kita buat pre-headline. Dan dalam masa sama, kalau kita ada SOU yang power, kita ada sense of urgency, kita mungkin limited edition, produk ini limited edition ke kan, dan kita bawa, kita ingatkan dia dekat bahagian pre-headline. Long form ni sama dengan storytelling ke? Tidak. Okay, tidak. Sebab you kena faham, dalam menjual bukan sahaja kena ada story. Dalam membuat copywriting, dalam menjual lebih baik banyak story yang kita panggil sebagai story selling. Tetapi dalam buat copywriting, of course ada story. Of course you kena masukkan fact. Of course you kena masukkan proof. Of course you masukkan tips yang macam saya juga cakap ni. Kena masukkan RIA ni. Kena ada result in advance ni. Dan barulah lengkap. Kalau semuanya tentang story sahaja, dia conversion you akan jadi rendah. Sebab you tak ada dekat bahagian sini. You missing dekat bahagian RIA ni, you missing dekat bahagian fakta ni untuk justify you punya you punya headline, nak justify you punya story tu. Untuk buat formula ni boleh untuk buat video iklan. Bagi saya semua copywriting, tak kira lah you buat dekat Facebook ke, you buat kat WhatsApp ke, you buat dekat IG ke, you buat kat video ke, video sales video, you buat gambar slide untuk pitching. So AIDA ni dia akan berguna setiap masa. Tetapi ada tetapi dia. Tetapi mungkin you tak boleh apply begitu banyak. Mungkin you, contoh macam kalau saya buat pitching, bila saya tarik investor ataupun saya nak kerjasama, propose kerjasama dengan company lain. So kita pun menjual juga, kita kena buat copywriting juga. Contoh nak kerjasama dengan TV3, Astro. Contoh nak kerjasama dengan Touch and Go e-wallet, contohlah. So kita pun nak menjual juga kelebihan produk kita. Macam saya pernah kerjasama dengan TM. So kita nak menjual produk kita yang kita ni boleh fit market dengan dia. Kita ada produk yang baik untuk dia. So kebanyakannya konsepnya buat macam B2B. So kita buat pakai B2B. Bila buat B2B ni somehow kita kena buat copywriting juga. Sebab you kena faham, bila buat slide pun is buat copywriting juga. Bila kita buat deck ataupun kita panggil pitch deck ke apa pun, ada unsur copywriting juga. Tetapi dia somehow dia akan ikut juga flow AIDA ni. Ada attention dia, ada interest, ada desire, ada action dia.